Baik, segmen belia berwawasan. Kalau kita ni lihat Hafizah pada ketika ini di mana belia-belia kita ni mereka semakin berani dan juga mampu untuk menempuhi apapun cabaran, dan ini bukan saja di dalam negara malah juga di luar negara. Sebelum berlakunya wabak COVID-19 ini mereka begitu aktif dalam mengembangkan bakat mereka, apatah lagi dalam bidang seni. Betul, bukan saja dalam bidang perniagaan, bidang seni juga agak berkembang. Jadi dari seni ini juga akan orang memberikan semangat kepada belia-belia kita ni, memberikan kreativiti dan sebagainya. Memang betul lah dengan wawasan negara 2035 kita ni. Dan sudah seterusnya dengan adanya platform pada ketika ini di media sosial, khususnya dengan di luar negara ataupun kita juga pernah merasai di mana pentingnya kita berinteraksi menggunakan media platform ini, media sosial, kita dapat meningkatkan lagi bakat kita ni, pengetahuan kita ni, dan juga menjana ekonomi. Alhamdulillah, bila kita sentuh tentang negara Brunei Darussalam, sudah tentunya konsep Melayu Islam Raja itu Islam seringkali kita ni akan sentiasa perkuatkan, sehinggakan vaksin ketuhanan juga kita digelar dengan adanya keimanan tersebut. Jadi kita sentuh sedikit sebanyak bersama dengan narasumber kita di mana inspirasi kepada belia kita ni melalui muzik Islamik, yang mana semakin banyak lagu-lagu Islamik ataupun muzik-muzik Islamik kita dengarkan terhasil daripada artis-artis tempatan kita ni. Untuk itu di awal pagi ini kami bawakan kepada Auda iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Amirul Hamzah bin Haji Muhammad Adani Syukhairi akan mengongsikan sedikit sebanyaklah kepada habis kita di pagi ini mengenai muzik Islamik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini terima kasih kerana sudi hadir ke rancangan Rampai Pagi mengongsikan mengenai dengan tajuk kita ni pada pagi ini. Jadi inginlah kami di sini tertanya-tanya apakah yang menjadi inspirasi untuk menceburi dalam bidang muzik ni? Jadi kalau bagi muzik, kan muzik dan lagu ni ia memainkan peranan penting dalam kehidupan tani. Dan ia macam meluahkan perasaan atau dari muzik. Betul. Dan lagu ni ia boleh membuatkan petani merasa bangkit. Dan juga seperti menggunakan lagu yang bersemangat untuk tani menjadi pendamping untuk mencapaikan apa yang tani target atau. Dan macam contohnya seperti muzik untuk fitness, muzik untuk pelajaran dan sebagainya. Dan selain daripada itu pun muzik ini adalah perkara yang bukan perkara barulah bagi saya. Sebab saya sudah dalam bidang muzik ini dari kecil sudah. Pasal inspirasi dan idola saya pun muzik ini adalah dari ayah saya sendiri. Dan lagu ini ketika dari kecil sudah mempelajari, dan bila menguasai satu lagu itu, di sana tani sudah mempelajari satu keyakinan diri, bukan juga dari segi suara saja, tapi keyakinan diri, personality dan sebagainya. Baik, dan juga mengapa memilih muzik keislaman ini ataupun alunan Islamik ini sebagai pilihan dalam arena seni ini? Pasal kalau kan muzik ni ia banyak genre kan, ada rock dan sebagainya. Tapi kalau macam Islamik bagi saya ia menenangkan diri untuk saya lah. Boleh kita katakan betul. Jadi apa yang dimaksudkan macam orang muzik Islamik itu? Adakah macam dari segi zikir ke apakah? Kalau macam muzik Islam ini dia semestinya untuk zikir saja tapi maksudnya itu dengan apa yang konteks yang akan atau message yang akan disampaikan kepada pendengar-pendengar itu. Macam kami ada tausyih, nasyid dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan. Jadi adakah melalui cara berkenaan ianya memberikan pengaruh yang positif kepada belia-belia kita ini? Alhamdulillah ada juga sebenarnya. Jadi kalau positif itu kan muzik ini adalah antarabangsa dan ia mempunyai pelbagai genre macam seperti yang saya cakap tadi. Jadi seperti yang diterangkan tadi, muzik ini ia boleh mempengaruhi individu
untuk mereka berfikiran positif melalui lagu, lirik lagu dan melodi. Macam lirik-lirik yang menyemangatkan yang selalu diterapkan dalam lagu, macam contoh, jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan, atau salah satu lirik yang menyemangatkan belia untuk macam belajar dan sebagainya. Dan dari lagu ini pun sebenarnya manusia bila mendengar lagu ini, maksud saya muzik ini boleh menginsafkan manusia juga. Ya, betul. Macam lagu Sesungguhnya dari Raihan. Baik, sebetulnya kadang-kadang melalui kata-kata itu Lirik. tidak akan dapat diterima. Payah untuk diterima. Tapi dengan adanya dimasukkan juga dengan lagunya, alunannya, melodinya. ia memberikan, menyentuh emosi kita ni tu. Betul. Orang terbuka pintu kita ni untuk menerima. Baik, kita terima teguran-teguran dan sebagainya. Itu ada sedikit kebaikan bersama di mana ianya memberikan inspirasi kepada belia kita ni. Dan juga bagaimana rasanya bagi Muhammad Amirul sendiri, bagi belia-belia kita ni untuk membuat lirik-lirik lagu perentakan muzik Islami ini. Kalau bagi saya sendiri, kalau dalam bahagian muzik ini, bila datangnya dalam untuk menulis lirik, ia sebenarnya adalah satu pelajaran yang tani mesti pelajari lagi. Pasal dalam muzik, kalau sekiranya untuk membuat kata-kata yang dapat menyentuhkan hati belia-belia dan yang lainnya, macam tani mesti belajar sastra sebenarnya. Pasal dari sastra itu tani mempelajari kata-kata yang berbunga, which is maksudnya metafora. Betul. Ya. Okey. Jadi dengan muzik ni orang boleh menjadi satu inspirasi, tempat kita ni meluahkan perasaan dan sebagainya. Contoh kalau muzik macam ni orang bercinta, kalau mendengar lagu itu mungkin akan terbuai dan juga akan mengaitkan dengan kehidupannya. Begitu juga sebetulnya dengan muzik Islamian jadi untuk menyentuh juga keagamaan. tentang cinta sebetulnya. Betul. Cinta kepada Allah. Betul, itulah memang sebetulnya. betul. Dan hakikinya kita ni melihat di mana tadi telah pun dikongsikan bukan saja liriknya, namun kata-katanya, metaforanya, ianya akan lebih berkesan dan dapat kita fahami jika dimasukkan dengan muzik Islami ini. Ianya kita ni tahu, okey, ini bertemakan ketuhanan dan sudah setentunya ianya akan menginsafkan kita ni. Dan telah pun dikongsi bersama dengan Awang Muhammad Amirul Hamzah tadi, di mana muzik Islamik ini memberikan kita ni ketenangan dan juga nasihat untuk kita di pada pagi ini. Baik, juga di pagi ini difahamkan pada hari ini juga kami akan diberikan satu persembahan bersama persembahan tausyih, iaitu Ya Maulana, dengan narasumber kita, penyanyi-penyanyi kita, juga mungkin juga rakan sekelas ataupun bagaimana ini persembahan mereka ini. Kalau macam mereka ni biasanya kami dari satu klub saja, dari klub muzik yang bergabung daripada kos-kos kelas-kelas lain untuk bersatu menyanyikan. Baik, untuk itu juga kita kongsikan bersama Auda di mana mereka akan menyanyikan tausyih ini sebetulnya, iaitu Yang Mulia Dayang Nur Anis Amirah binti Abdul Rahman alias Muhammad Jeffrey, dan juga seterusnya Farah Hazwani binti Haji Suhaili dan juga Syasha Syahirah binti Abdullah Syahrul Rizam, yang mana akan mempersembahkan sebuah lagu tausyih bertajuk Ya Maulana. Jadi kita akan dapat ikuti bersama sebentar lagi. Ya. Bidadari bidadam, bidadari didadam, bidadari didadam, didam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui
izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Baik, alhamdulillah demikian tadi telah pun kita didedangkan ya. Ya, dengan sebuah lagu yang Maulana memang mendayu-dayu, tenang rasa hati mendengarnya. Saya sendiri pun kan ikut menyanyi tadi, tapi sadarlah tidak ada bakat ke situ. Jadi itu dia belia-belia kita ni yang telah mempersembahkan sebuah nyanyian yang Maulana, iaitu dengan topik hari ini bersesuaian memberi inspirasi kepada belia Brunei melalui muzik Islam. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada penyanyi-penyanyi kita ni, penyanyi tausyih iaitu Nur Anis Amira binti Abdul Rahman alias Muhammad Jeffrey, Farah Azwani binti Haji Suhaili dan juga Syahsyah Syahirah binti Abdullah Syahrul Nizam mengongsikan bersama sebuah lagu tausyih pada pagi ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di mana memberikan sedikit sebanyak kata-kata dalam memberi inspirasi kepada belia negara kita ni, iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Amirul Hamzah bin Haji Muhammad Dani Syukhairi kerana berkongsian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah ya. Pengongsian bersama ya untuk pagi ini. Sedikit sebanyak itulah kita ni sentuh bersama. Belia-belia kita ni ini sebenarnya mempunyai potensinya yang tersendiri. Betul. Dan tidak kurang hebatnya dibandingkan dengan negara luar. Jadi kita sebagai mungkin yang mempunyai akses berkenaan, kita bantu mereka dan insya-Allah kita ni akan lihat sejauh mana ataupun seindah mana sebenarnya mereka ini dapat menghasilkan suatu karya seni ataupun bidang perniagaan atau sebagainya yang mereka ceburi itu. Memang betul. Jadi tugasan kita ni lah ya untuk sama-sama menyokong belia kita ni dan juga orang-orang kita ni demi untuk menjana ekonomi dan juga demi untuk negara kita ni juga sebetulnya. Dan juga alhamdulillah kalau kita ni lihat bagi gerai-gerai perayaan di tempat-tempat daerah diberikan peluang kepada belia-belia kita ni yang tidak bekerja ataupun juga dalam baru saja mula menceburi dalam bidang perniagaan ini. Kita sebagai orang luar ataupun pengunjung dan juga setentunya pembeli ini, pastikan kita ni sentiasa menghargai mereka dan juga usaha mereka dan juga kita membantu mereka, memberikan komen-komen yang menarik ataupun yang terbaik kepada mereka, yang ikhlas bagi kita sama-sama untuk meningkatkan lagi kemantapan mereka dan lebih awal lagi ialah dengan membeli barangan mereka. Sama-samalah sokong ya. Dan juga selain daripada itu juga dikongsikan aktiviti yang berada ataupun yang akan berlangsung di negara kita ni Brunei Darussalam, itu mengenai dengan futsal keputeraan 2021. Masih lagi kita ni di dalam suasana perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ya, yang mana terbuka kepada
32 pasukan sahaja. Jadi borang boleh didapati di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Itu bangunan lama dan tarikh tutup penyertaan ialah pada 1 September 2021 Masihi. Dan juga dikongsikan tarikh perlawanan ialah pada 19 September dan 26 September 2021 bermula pada pukul 8 pagi hingga 6 petang. Seperti yang Auda lihat di kaca televisyen Auda. Jadi untuk keterangan yang lebih lanjut, Auda boleh hubungi di talian 8822-892. Dan ianya terbuka kepada 32 pasukan Betul. sahaja. Jadi kepada bis kita rasanya pasukan bis kita boleh memenangi, ikuti bersama Futsal Keputeraan 2021 ini. Ianya terhad kepada 32 pasukan sahaja. Sekali lagi hubungi bersama di talian 882-2892, 882-2892. Dapat dilihat di sana Lakas Tahma Futsal. Mungkin kepada Auda peminat pemain futsal bolehlah turut serta ya. Baik Auda, nampaknya kita berehat seketika untuk melalui siaran berita dan kembali selepas ini. Was one of a kind, and I genuinely think that because you would not be able to find someone even close to him. He was something else. It was never a dull moment growing up with him. He always followed his heart and intuition. He has a love of life. He was just so down to earth. Almarhum had his own vision. He could see that things that were going on at that time were not what the youth wanted. He's addressing the youth directly. He validated us. He acknowledged us. So when he doesn't see the fruit of what he's been trying to do, that's when it gets like, is it even worth it?